Kalau kita bercakap tadi dalam doa, ya Allah, ini hamba-Mu, walau dia jahat, bukankah Engkau pengampun, maka ampunkan dia. Lalu kita tanya, kalau asas sifat Allah pengampun dan Allah Maha Pengampun, untuk apa ada undang-undang? Undang-undang seperti tidak mau ampunkan seseorang. Seorang ayah bagi kita lah, bila ayah ni marah kat kita bila buat salah, berarti ayah kita maafkan kita dan tidak rotan kita. Itu maksudnya. Kalau ayah kita rotan, kita tak anggap ayah kita maafkan kita. Ayah kita masih menghukum kita. Baik, kita sebut Allah pemurah dan penyayang, habis kenapa ada undang-undang? Kenapa ada hudud? Orang bunuh kena bunuh, orang minum arak. Bukankah Allah pengampun? Cukup kita berkata pada peminum arak, tak apa, kamu taubat, Allah pengampun. Tak payah ada undang-undang hudud. Cukup kita berkata orang bunuh orang, kamu minta ampun dengan Allah, Allah pengampun. Tak perlu ada hukum hudud. Yang mencuri, kita kata ginilah, kamu minta ampun dengan Allah, tak payah hukum potong tangan. Tuan-tuan sekalian, kita bercakap dengan nilai keampunan itu, lalu kita kata, untuk apa undang-undang? Lalu Allah Ta'ala sebut sini dalam Quran, undang-undang itu untuk mendisiplinkan kamu. Tuan-tuan, undang-undang manusia berbeza dengan undang-undang Allah. Kenapa? Undang-undang Allah untuk mendisiplinkan kita, manakala undang-undang manusia untuk menghukum kita. Undang-undang Allah, tuan-tuan, diikuti dengan keampunan, tapi undang-undang manusia diikuti dengan kehinaan. Siapa yang kena hukum undang-undang manusia, dia dilihat sebagai orang hina. Hina, masuk penjara 5 hari. Hina, tu banduan. Undang-undang Allah tidak. Sebab itu bila seorang wanita yang berzina dihukum hudud, dihukum rejam sampai mati, seorang sahabat cuba mencelanya, Nabi kata, jangan kamu cela dia, kerana taubatnya kalau dibahagikan kepada 70 penduduk Madinah sudah cukup. Dan cukuplah kemuliaan wanita ini, Nabi yang sembahyangkan dia. Kemuliaan wanita ini, Nabi yang sembahyangkan dia. Bukan disunatkan imam, pemimpin menyembahyangkan mana-mana orang yang dikenakan hukuman hudud, supaya mereka tahu ini bukan hukuman, tapi ini pendidikan dari Allah. Ini sebenarnya keredaan Allah, pengampunannya. Kenapa? Supaya Allah Ta'ala membebaskan dia daripada hukuman akhirat kelak. Tuan-tuan sekalian, kita bercakap tentang nilai kekejaman yang ada pada undang-undang Allah. Kita tidak bercakap tentang nilai kebaikan yang ada sebelum itu dan selepas itu. Sama kita bercakap nilai kekejaman yang dipraktikkan oleh semua para doktor, yang memaksa kita makan ubat yang pahit, yang memaksa kita tinggalkan anak bini kita untuk duduk dalam ward. Itu kekejaman. Bukan memaksa kita berlapar, awak kena puasa, kamu mana doktor 2 hari, kita pun ikut. Itu kekejaman. Melarang kita makan. Bukan sampai peringkat kekejaman doktor potong kaki kita, belah perut kita, belah kepala kita. Lepas belah bukan terus sembuh 6 bulan terlantar. Tapi kekejaman ini kita pejam mata kerana kita lihat kebaikan selepas itu. Kita nampak kebaikan. Walaupun kadang-kadang, tuan-tuan, kebaikan yang diinginkan oleh seorang doktor ni gagal. Doktor buat operation supaya dia hidup panjang, mati terus. Doktor potong kaki supaya terselamat virus ni jangan kena sampai ke hati dan jantung, mati lepas kena potong kaki. Namun kita tetap menganggap apa yang dilakukan oleh para atibak, para doktor, mulia. Mereka orang mulia. Tak ada seorang pun lihat doktor itu pembunuh, itu penzalim, jahat tu. Dia potong kaki ayah saya tu. Dia potong tangan ayah saya, dia lah. Kita tak pernah kata begitu. Bukan kita memuliakan. Betapa ramai anak-anak kita bercita-cita nak jadi orang macam tu, nak jadi doktor yang potong kaki orang, yang belah perut orang, yang belah kepala orang, yang belah dada orang, jantung. Ramai mana nak jadi benda tu? Tuan-tuan sekalian, undang-undang Allah jauh lebih hebat daripada para doktor berusaha menyembuhkan penyakit. Kerana undang-undang Allah secara pasti menyembuhkan kita dari dosa dan maksiat, bukan menyembuhkan masyarakat daripada keinginan buat maksiat. Sembuh masyarakat. Kalau kita tanya doktor, macam mana nak cegah kencing manis? Macam mana nak cegah kencing manis? Penyakit yang tak boleh cegah. Makin kita kata kencing manis begini-begini, macam biasa makan.
Terus pengidap kencing manis meningkat, termasuk doktor sendiri kencing manis juga dia. Kita bercakap tentang rokok dengan bahaya penyakit yang sama. Tuan-tuan, akhirnya kita nampak sebenarnya mereka tidak boleh menyekat apa-apa pun wabak. Mereka cuma merawat wabak, bukan menyekatnya. Tak mampu. Doktor cuma bersedia menghadapi orang kena stroke kencing manis, itu je. Dia tak mampu menyekat. Tapi undang-undang Allah, tuan-tuan, bukan sekadar menyelamatkan jenayah itu berlaku, menyembuhkan masyarakat daripada wabak itu. Wabak ingin mencuri, wabak ingin merompak, wabak ingin membunuh, wabak ingin melakukan penzinaan, semuanya habis. Tak ada. Tak perlu tak satu elang billboard untuk kata kami tidak berzina, kami tak akan minum alkohol. Tak perlu. Letak satu undang-undang, akhirnya tuan-tuan semua masyarakat terhalang daripada melakukan perkara tersebut. Tak ada seorang nak mencuri, tak ada nak minum arak, tak ada nak berzina. Bila mereka nak berzina, mereka tinggal hukuman sebagai pencegahan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut undang-undang dia nakalan minallah, ini pencegahan dari Allah. Tapi kita mencari pencegahan dari manusia. Tuan-tuan, kita kalau nak cari langkah pencegahan mesti daripada pakar. Cara nak mencegah kemalangan, yang bercakap hal ni mesti dia pakar jalan raya, pakar. Kalau dia tak pakar, dia kata cara nak cegah kemalangan, dia kereta sebuah pun tak ada, dia tak berhak bercakap tentang cara mencegah. Yang berhak bercakap cara mencegah penyakit, doktor, dia pakar, dia tahu cara mencegah penyakit. Yang berhak bercakap cara mencegah jenayah dan kejahatan manusia, Allah. Kalau Allah letakkan undang-undang ni. Jadi tuan-tuan, letak undang-undang ini bukan menafikan nilai keampunan Allah. Ya Allah ampun, Allah dah ampun. Seorang pezina mengaku berzina, Allah dah ampunkan dosa dia. Tetapi Allah menyucikan lagi dia dengan hukuman. Sucikan lagi dia ke hukuman tersebut. Kerana dia menjadi seorang yang dianggap sebagai berbakti pada masyarakat. Kerana dia, orang lain terhalang buat maksiat. Tuan-tuan, kita selalu sebut guru ni macam lilin, membakar dirinya dalam memberi cahaya pada orang lain. Dalam hukum hudud, orang ni umpama lilin, benar dia dihukum, tetapi dia menjadi perawat pada penyakit semua orang lain. Kalau seorang ni dihukum, yang lain semua tak nak buat. Bukankah dia buat satu pengorbanan yang suci? Tuan-tuan, kita tidak mencela seorang yang sanggup berkorban untuk nyawa orang lain. Tuan-tuan tak akan cela dia. Dia tengok orang lemah, dia pun terjun lalu dia mati. Adakah kita kata bodoh dia ni? Yang pergi selamat orang buat apa? Orang kata dia wira. Orang yang kena rompak lalu cuba menyelamatkan, lalu dia dibunuh, orang kata dia wira. Bila rumah terbakar, dia merempuh masuk untuk menyelamatkan orang dalamnya, lalu dia mati terbakar, orang panggil dia wira, hero. Dia akan dapat pingat hantuah, dia akan dapat anugerah sekian-sekian. Wira. Tuan-tuan, bagaimana orang yang Allah jadikan dia satu sebab untuk dihukum dengan hukuman hudud sebagai menjadi wira untuk menghalang orang lain daripada buat. Kerana dia dipotong tangan, orang lain semua tak tergerak nak buat kejahatan tersebut. Itu tujuan undang-undang Allah. Ia tidak kontradik dengan sifat pengampunan Allah. Allah sudah ampunkan dia bila dia bertaubat. Tapi hukuman ini untuk pencegahan pada yang lain-lain. Tak tahu macam mana nak cegah pada yang lain-lain. Kalau manusia boleh menerima idea dalam mencegah hal lain, ada benda yang dikorbankan. Tuan-tuan tengok bila nak cegah penyakit apa nama ni, sesama burung, dia orang bakar ayam. Bakar. Angkat burung-burung ni dibakar. Kenapa sesama burung? Apapun penyakit, ada yang dikorbankan demi untuk merawat wabak. Tapi cara mereka korbankan, yang tak penyakit pun kena sekali. Artinya ayam kita tak sakit, dia kira sakit juga, bunuh sekali. Tapi dalam Islam benar-benar sasaran orang yang akan diadili oleh mahkamah dengan saksi yang adil, dengan hakim yang adil, dengan proses tabayyun yang begitu detail. Tabayyun, proses perbicaraan mengetahui kebenaran, bukan dengan fitnah, bukan dengan pembohongan. Yang nak jadi saksi orang yang adil, yang tak pernah tinggal solat, barulah dijalankan undang-undang tersebut.